Ahmad Mohamad Perdana Menteri juga berkata dalam ucapannya, bagi memudahkan pembangunan semula skim strata, ambang persetujuan penduduk untuk jualan on block akan dikurangkan daripada 100% kepada tahap yang konsisten berdasarkan amalan antarabangsa seperti di Singapura. Ini akan menggalakkan pembaharuan semula bandar dan menggalakkan pembangunan semula bangunan usang di bandar. Unquote. Saya memang ada reservation tentang kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Saya difahamkan Persatuan-Persatuan Penduduk Kuala Lumpur Plus, KLRA Plus, yang mewakili 57 persatuan penduduk dari 10 kawasan Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 3 NGO dan 1 institusi pengajian tinggi telah menghantar satu memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 Oktober. Dalam memorandum ini, mereka membantah dasar kerajaan yang ingin mengurangkan jualan on block daripada 100% untuk tujuan pembangunan semula. Saya amat setuju dengan kenyataan House Buyers Association (HBA) di mana penetapan ambang persetujuan ataupun consent threshold yang kurang daripada 100% sebenarnya telah menjejaskan hak pemilikan hartanah di bawah perlembagaan persekutuan. Setiap rancangan untuk pembaharuan mesti mendapat persetujuan daripada setiap pemilik rumah ataupun unit dalam satu kawasan perumahan ataupun dalam satu rumah bangsa. Pada Yang Dipertua, saya difahamkan KPKT akan membentangkan undang-undang pembangunan semula di Parlimen. Saya berharap undang-undang ini bukan satu lagi penjualan on block strata secara paksaan. Lebih 10 tahun yang lepas, sesetengah pemaju pernah meminta kerajaan rampas ataupun confiscate tanah daripada pemilik rumah untuk tujuan pembangunan semula. Saya menyeru KPKT berhati-hati dan mengadakan konsultasi yang menyeluruh sekiranya ingin membentangkan apa-apa undang-undang berkenaan dengan pembangunan semula. Di bawah kerajaan yang mengamalkan konsep madani ini, sebarang pembangunan semula tidak boleh dijalankan secara paksaan kerana ia pasti akan mencetuskan pergaduhan dan ketidakharmonian di kalangan pemilik rumah di bawah skim strata ataupun skim perumahan yang lain. Di kawasan Parlimen Seputih, cadangan untuk membangunkan semula 689 unit rumah pangsa kos menengah bertingkat yang bernama Taman Sri Endah di Sri Petaling telah menjadi satu isu yang amat kontroversial dan menggoncangkan masyarakat seluruh Sri Petaling. Di bawah cadangan ini, pemaju akan membina 3,605 unit rumah di 4 blok bangunan kondominium yang mempunyai 54 tingkat di tapak yang berkeluasan 4.6 hektar di bawah projek pembangunan semula. Cadangan pembangunan semula tersebut yang mendapat kebenaran awal daripada Jabatan Wilayah Persekutuan telah mendatangkan bantahan kuat daripada 29% pemilik rumah yang tidak setuju dengan tawaran daripada pemaju dan juga 100 persatuan di Sri Petaling. Protes beramai-ramai telah diadakan oleh penduduk di Sri Petaling. Mereka membantah projek raksasa ini kerana ia sudah tentu akan menjadikan kesesakan jalan raya di Sri Petaling dan persekitaran bertambah serius. Sebenarnya, projek raksasa ini langsung tidak sesuai didirikan di tapak berkenaan, tetapi pemaju telah pun diberi kebenaran awal daripada pihak kerajaan. Datuk Yang Dipertua, pembangunan semula juga bermaksud pertambahan penduduk yang ramai di tempat yang terlibat. KPKT dan PBT haruslah menjalankan kajian yang menyeluruh terhadap kesesuaian lokasi projek, isu-isu seperti trafik, perkhidmatan perubatan, sekolah dan juga kawasan lapang haruslah diambil kira oleh kerajaan sekiranya kerajaan ingin menjalankan pembangunan semula di tapak berkenaan. Dengan kata lain, pembangunan semula haruslah membawa peningkatan kualiti kehidupan ataupun quality of life bagi masyarakat setempat dan bukannya menyumbang kepada kejatuhan kualiti hidup. Populasi negara kita hanyalah 33 juta. Kita mempunyai tanah yang luas yang boleh digunakan untuk membina perumahan baru.
Kawasan Lembah Kelang telah dijejaskan oleh pembangunan yang tidak terkawal dan pengangkutan awam yang tidak memuaskan. Keadaan kita adalah tidak sama dengan Singapura dan Hong Kong yang mempunyai saiz tanah yang terhad. Jadi undang-undang di Hong Kong dan Singapura tidak semestinya sesuai untuk diguna pakai di negara kita.